hasil al-wahidah, warisan khasiat pengawan sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala pada hari ini bersama lagi dengan Pak Haji dalam kuliah secara online ini. Dan pada hari ini apa khabar semua? Bagi mereka yang di mana juga berada yang mengikuti kuliah ini daripada hari ke hari. Jadi alhamdulillah dah minum kopi radik hari ini, alhamdulillah, bersama dengan produk-produk halal tanggungjawab bersama. Baik, alhamdulillah. Hari ini Pak Haji nak cerita sikit pasal susu kambing sebenarnya. Ya, susu kambing ni, ya, bila kita cakap pasal susu ni, susu yang terbaik, ya, tidak ada lagi susu yang boleh kita perkatakan lagi melainkan susu ibu lah. Susu ibu itu banyak khasiatnya. Yang pertama, kalau kita tengok ketika awal-awal kelahiran, ya, susu ibu itulah sebagai imunisasi yang pertama sekali. Bila mendapat susu daripada susu awal yang dikeluarkan oleh ibu tersebut. Jadi dia banyak khasiatnya, ya, selain pada untuk immunity dan sebagainya, mengelakkan anak-anak juga daripada jangan ada masalah sembelit dan sebagainya. Kerana susu ibu pada awal itu memang sangat-sangat membantu untuk melawaskan pembuangan air besar. Masya Allah. Kemudian bila kita cakap tentang susu ibu ni juga, ya, kita lihat bahawa bagaimana, ya, seorang anak itu sepatutnya disusukan sampai tak lebih pada 2 tahun lah. Kerana anak yang disusukan itu, yang pertama dia akan dapat, orang kata, sistem imun yang kuat, jarang kena penyakit kalau dapat daripada susu ibu. Tapi macam mana kalau masalah, kalau susu ibu tu bermasalah? Masya Allah, ya. Jadi perbincangannya Pak Haji pada hari ini ialah untuk berkongsi pengalaman saja, ya, bukan nak bincang secara ilmiah, tetapi nak berkongsi pengalaman saja. Dulu di tempat Pak Haji di Kok Diang, ya, di Kedah itu ada tempat peternakan kambing, ya, mereka ternak kambing. Jadi pada awal-awalnya kalau kambing itu dalam masa 14 hari dia selepas melahirkan anak tu, dia akan keluarkan satu susu yang warna kuning. Yang tu selalunya Pak Haji belilah. Kita namakan juga susu kolesterol tinggi. Jadi apakah sebenarnya? Masya Allah, pada ketika itu, ya, pada ketika itu kita buat untuk orang yang ada masalah hati, ya, masalah orang kata ada demam kuning, kita gunakan susu. Masa tu kita gunakan susu kambing ini, kita tak guna susu lembu, ya, susu kambing khususnya untuk buat ubat. Kita bagi kepada orang yang ada masalah demam kuning ini, ya, dengan kita merebuskan dengan pokok meniran. Bahasa Indonesia meniran, bahasa Malaysia panggil pokok dukung anak, ataupun kita panggil pokok pokok amin buah. Pilantes lah, pilantes sendiri kita dah perkatakan sebelum ni, direbus dan diberi minum untuk demam kuning bagi anak. Tetapi kalau susu itu saja pun memang cukup bagus, ya. Susu kita ambil susu di awal itu, kita menggunakannya. Itu adalah pengalaman, ya, dahulu-dulu begitulah, ya, yang tinggal di kampung dia pandai menggunakan sumber-sumber alam ini untuk kesihatan. Yang kedua, ya, iaitu memproses daripada susu kambing ini dibuatnya sabun. Masya Allah, ya, dia buatnya sabun. Sabun itu memang benar untuk memutihkan muka, ya. Jadi kalau kita bezakan sabun daripada susu kambing ini, beza dengan sabun yang lain kerana yang pertama dia memutihkan muka, yang kedua dia ada sebagai pelembap yang baik. Jadi kalau kita gunakan dia, kalau kita gunakan sabun tu, kulit kita tu jadi lembap, jadi lembut, macam lembut, ya, sangat-sangat lembut dan sebagainya. Jadi di sini sabun susu kambing ni ada kita jual. Dulu Pak Haji menamakan dia dengan susu alami, ya, susu alami yang dijual di Indonesia, ya. Itu alhamdulillah, terima kasih Habib, ya, yang uruskan itu
Alhamdulillah daripada industri yang dimiliki oleh orang-orang kampung, yang mana mereka gunakan ini adalah untuk kebajikan bagi masyarakat kampung tersebut. Masya Allah. Sekarang pun masih ada lagi, iaitu kita keluar dalam bentuk yang baru, ya. Bentuk yang baru. Boleh hubungi dengan Pak Hasrul yang berada di warehouse kita di Jakarta, insya-Allah. Cumanya apa yang Pak Haji nak sebutkan, kelebihan daripada susu kambing ini kerana dia mengandungi kalsium yang tinggi. Jadi bila Pak Haji sebutkan kalsium ni, kita semua fahamlah dia untuk tulang, untuk baikkan tulang. Tetapi banyak sebenarnya unsur-unsur kalsium ni kita boleh dapat, ya. Misal kata kita tengok dalam susu lembu lah kata. Susu lembu pun ada kalsium juga. Tetapi yang mudah diserap. Tubuh badan kita ni ada sebab-sebabnya yang mudah diserap atau tidak. Herba pun macam tu juga. Ada yang ada kalsium tinggi. Dulu Pak Haji pernah menceritakan. Salah satu herba yang mempunyai kalsium yang tinggi ialah daun kari. Daun kari. Tetapi kerana daun kari ini dia tak boleh diserap. Sebab dia ada situ satu bahan yang menghalang dia punya penyerapan dia. Begitu juga dengan susu ni, ya. Apa keistimewaan susu kambing ni? Sebab dia mudah diserap. Bila dia mudah diserap, dia mudah digunakan. Selalunya kalau ada kalsium, ada magnesium. Kalau ada kalsium, ada magnesium. Kemudian vitamin perlu di dalam penyerapan kalsium, ya. Misalnya seperti mana kuliah kita, ya, bila ada vitamin, bila ada kalsium, kena ada vitamin. Bila ada vitamin, kena ada kalsium, misalnya. Iaitu kalau nak buat penyerapan yang bagus, di dalam susu kambing ni Allah letakkan dah vitamin, namanya vitamin D. Vitamin D. Jadi vitamin D itu berfungsi untuk penyerapan kalsium. Masya Allah. Hari ni yang orang duk cerita pasal COVID-19 ni, cadangannya berjemur di bawah matahari. Kena duduk di bawah matahari. Sebab apa? Berduduk di bawah matahari ni, duduk bawah matahari ni adalah untuk dapat vitamin D. Betul lah, vitamin D dapat daripada telur juga boleh dapat, ya. Vitamin D juga kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang lain. Misalnya tetapi misal kata, ya, duduk di bawah matahari. Duduk matahari itu untuk apa? Mendapat vitamin D. Jadi vitamin D itu dia akan bertindak menjadi satu sistem imun. Jadi sebab itu kenapa orang yang kena COVID-19 ini disuruh duduk di bawah matahari, sebab nak dapatkan sistem imun, nak lawan dengan virus corona. Tetapi kalau dia ambil susu kambing macam mana? Masya Allah, susu kambing itu membekalkan vitamin, membekalkan zat besi. Bila dia membekalkan zat besi ataupun membekalkan kalsium, dia akan membuatkan tubuh badan itu lagi imun, lagi kuat. Sebab kalsium itu yang memerlukan vitamin D. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka terdapat di sini, ya, terdapat di sini yang dikatakan zat besi, kalsium, kemudian ada magnesium, ada fosforus, ada vitamin D, ada di dalam susu kambing. Masya Allah. Hebat susu kambing ini, yang mana Masya Allah yang digunakan oleh para nabi-nabi. Kalau kita tengok, kalau sesuatu itu dah digunakan oleh para nabi, kita sepatutnya dah tak ada perbincangan lagi. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat sajalah. Bahawa yang diambil oleh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi bahawa, ya, bahawa nabi-nabi sebelumku itu semuanya menternak kambing. Semua nabi-nabi itu menternak kambing. Pasal apa? Allah Ta'ala nak bagi, ya, bahawa nak bagi tahu kepada kita bahawa kambing itu adalah sesuatu yang special. Bukan hanya pada dagingnya, kita dah bincang dah, ya, bukan hanya pada sup kambing, tapi pada susunya. Insya-Allah. Cuba kita baca Quran cerita dalam sungai, ada sungai susu dalam syurga. Masya Allah, menguatkan lagi kita. Dalam syurga ni bukan takat minum susu, sungai susu.
Ini cukup menjadikan kita cukup orang kata terkesan untuk mengkaji, untuk melihat. Bukanlah kajian ini menandakan keraguan kita, tidak. Masya Allah wa na'udzubillah. Kajian ini menambahkan kasih sayang, cinta, mahabbah Rasul kita, insya-Allah. Itu adalah antaranya. Baik. Kemudian pula, di mana yang menarik dia bila kita minum susu ni, dia ada sumber protein. Yang ni yang menarik. Pak Haji nak sebut satu yang sangat-sangat menarik, bahawa protein di dalam susu ni adalah untuk menghilangkan masalah osteoarthritis. Itu dia. Apa tu osteoarthritis? Sakit sendi. Sakit sendi itu selalunya orang akan makan ubat tahan sakit, makan ubat-ubat yang anti sakit lah, painkiller lah, yang Pak Haji dah terang ada apa dia, aluminium hidroksida, ya, merosakkan ginjal. Tapi Allah buat ubat untuk sakit sendi kat mana? Sakit sendi itu ada dalam susu kambing. Masya Allah. Kenapa orang sakit sendi-sendi ini tak mau minum susu kambing? Beli susu kambing ni yang dikeluarkan oleh HBA, Masya Allah, di Malaysia, di Indonesia. Ada lagi susu kambing campur lagi dengan coklat, ya, dia panggil nasuka, ya. Ada lagi susu kambing yang original begini, Masya Allah, subhanallah. Terbaik ini, terbaik. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang sudah sampai kepada menopause, tulang tu jadi lemah, maka minumlah susu kambing. Begitu juga dengan orang macam Pak Haji lah, yang dah tua-tua macam ni, kena minum susu kambing supaya density daripada tulang itu kita tak jadi bolong-bolong-bolong, dia tak jadi lubang-lubang, dia jadi kuat, dia punya tulang tersebut. Itu adalah antaranya. Jadi protein yang dikatakan tadi ni, Pak Haji berminat sungguh untuk nak kita kongsikan. Ya, sebab apa? Sebab Pak Haji lihat, ya, dulu ayah Pak Haji kena rheumatoid arthritis. Ya, bengkak-bengkak sendiri. Bengkak sendiri ni, bengkak sini juga bengkak, ya, di lutut juga bengkak, dan juga dia punya sebagainya. Jadi bila dia bengkak-bengkak ini, kadang-kadang dia menyebabkan sikit kecacatan pada kita punya jari-jari ni. Kalau kita nak makan tu susahlah sebab dia bengkak dan sebagainya, ya. Dan dia jadi keras. Ni dia jadi kat sini. Sini jadi keras, kemudian jadi merah sikit. Pak Haji ingat lagi masa kecil, ibu Pak Haji ni berani. Dia pun lebih kurang macam doktor juga. Dia ambil pisau tu, dia buang. Pak Haji tengok saja, keluar macam hampas kelapa tu. Kemudian okey, dia tutup balik. Jadi nak tunjuk kita bagaimana ini boleh berlaku, ya. Cara dia bila Pak Haji belajar begini, susu kambing, kena minum susu kambing. Jadi kita keluarkan susu kambing sentiasa. Jangan sampai habis di rumah-rumah kita susu kambing ini. Boleh tak campur dengan kopi radik? Boleh, sangat boleh. Boleh tak kami tak mau campur dengan kopi radik, kami nak minum itu saja? Boleh, Masya Allah. Itu adalah antaranya. Okey, kemudian juga ada satu lagi keadaan, ya, yang dipanggil demineralization. Ni tu saya nak sebut. Demineral itu, atau kita panggilkan dia kekurangan mineral. Kekurangan mineral ini boleh menyebabkan kekurangan daripada zat besi, tulang itu jadi lembut. Tulang jadi lembut. Tadi Pak Haji cerita pasal kalsium, kena ada magnesium, kena ada vitamin D, ada satu lagi zat besi. Kalau cerita zat besi, selalu kita ingat anemia lah, orang yang kurang darah. Maka anemia ni obatnya apa? Anemia obatnya ialah ambil susu kambing. Buah kurma? Buah kurma lagi bagus anemia. Jadi kalau campurkan kurma dengan susu kambing, Masya Allah, terbaik. Macam mana, ya? Campur susu kambing, susu itu campur jus kurma. Allah subhanallah. Bukan hanya terbaik, tapi sedap, enak. Itu yang disebutkan. Untuk apa?
paling bagus untuk demineralization. Tu dia saya nak sebut tu. Demineralization, yakni kekurangan mineral dalam tubuh badan dia. Akibat dia apa? Tulang menjadi lembut. Tulang jadi lembut ni banyak ya, masalah gigi pun akan ada masalah tulang dia tak kuat, dia mudah nak patah dan sebagainya. Ya. Ada satu lagi kita panggil osteoporosis. Ya, dia jadi keropos tulang. Ini juga adalah kerana ada hubungan dengan zat besi. Jadi zat besi ini Allah lengkapkan ke dalam susu kambing. Sebab itulah nabi-nabi ini ya kerjanya berat, fit, sihat, kuat, kena minum susu kambing. Allah buatkan nabi-nabi itu kerjanya ialah menjaga kambing. Masya Allah. Banyak orang cuba mengulas lah yang kita selalu dengar. Kenapa nabi-nabi ini menjaga kambing? Kenapa ya? Kenapa? Banyak orang kata, kalau kita nak jaga kambing ni, kita nak melatih kesabaran. Kambing ni kalau lari sana, lari sini. Jadi nak melatih seorang rasul itu menjadi orang yang sabar. Baik, betul. Memang betul. Tapi ada satu lagi point, jangan lupa. Ya. Kambing itu, siapa yang membela kambing, dia akan memunculkan rasa kasih dan sayang. Akan rasa cinta dan kasih sayang kepada kambing tersebut. Kalau tak percaya, tanyalah teman Pak Haji yang duduk di Kalakahar. Sekarang ni Tuan Haji Yaakob ya, yang memelihara kambing di Kalakahar. Dia kata memang betul. Kambing ini dia membuatkan cinta kasih dan cinta sayang. Jadi oleh sebab itu seorang rasul itu dia diajar untuk mencintai umatnya. Rasulullah SAW itu kan mencintai umatnya. Semua rasul-rasul mencintai umatnya. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk umatnya, berdoa untuk umatnya, sampai saat sakratul maut pun masih lagi menyebut ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sampai dekat dengan akhir, dengan kematian pun Rasulullah masih lagi menyebut as-salat, as-salat. Suruh solat, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat nak, jangan tinggal solat pak. Bapak pun ada yang tinggal solat, masya-Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka bagi satu lagi, iaitu memelihara kambing itu menambahkan rasa kasih sayang, cinta berbunga di dalam hati kita, supaya kita melihat di luar itu saudara-saudara dengan penuh kasih sayang. Itu sangat penting, masya-Allah. Kemudian apa yang satu lagi susu kambing ni dia nak hampir dengan susu ibu. Di segi mana? Warnanya putih kah? Ya, warna putih sama susu lembu pun warna putih juga. Yang nak kata sama tu apa? Ni ada satu bahan. Dia panggil beta casein. Beta casein ini dia ada pada susu lembu dan susu kambing. Tetapi kalau susu lembu tu dia panggil A beta casein ataupun A beta casein. Beta casein A ini ada pada lembu, sapi. Tetapi di kambing dia tak panggil A beta casein, dia panggil B beta casein. Ya, ataupun kita panggil kasein lah kalau bahasa Indonesia, kasein itu ada di antaranya. Macam yang kita tahulah bahawa kalau A beta casein itu dia boleh juga ada efek kepada orang yang minum, yang ada masalah kencing manis. Orang ada masalah kencing manis minum susu lembu, ada efek juga, ada efek. Tetapi kalau susu kambing dia tidak ada efek. Sebab apa dia tidak ada efek? Sebab dia ada A2 lah, A2 ya. Itu A2 beta casein itu ialah bahan yang sama yang ada dalam susu ibu. Allahu akbar. Ada beberapa herba yang sama dengan susu ibu yang ada bahannya. Misalnya apa dia? Misalnya lauric acid. Lauric acid itu ada dalam susu ibu, ada dalam VCO. Allahu akbar. Tetapi ini nama A2 beta casein,
yang sama ada di dalam susu ibu. Yang mana yang ini semua adalah yang mudah diserap dan tidak menyebabkan implikasi kepada penyakit-penyakit orang yang ada penyakit lah misalnya. Dia tidak tidak mendatangkan. Dan antaranya yang Pak nak sebutkan lagi kelebihan susu kami ni, dia menghilangkan anxiety ni maksud kemurungan. Murung. Macam mana kita nak rawat ni? Kita bagi dengan susu kambing. Kesian ya, banyak saudara-saudara kita yang murung. Ya, bukan kehendak diri sendiri. Kadang-kadang jadi malas. Bukan malas itu sifatnya, dia dulu rajin. Bukan dia punya jadi nak jadi murung begitu, tidak. Dulu dia yang ceria, yang gembira. Tapi kenapa ayah ni nampak murung saja? Seolah macam orang kata tengok seperti hidup ni seperti hari petang, gelap, tak gembira, awan hitam. Jadi sebab itu kena ambil dia dengan susu kambing. Bila ambil susu kambing tu dia ceria, dia gembira. Ya. Seperti mana yang Pak Haji sebut, apa dah? Bertiup angin, beralihlah awan. Jadi kalau dia yang ada anxiety itu, ketika dia minum susu kambing, maka hilanglah stresnya itu. Jadinya elok, masya-Allah, masya-Allah. Ya, itu jangan lupa keistimewaan daripada susu kambing. Baik, kemudian pula apa yang disebutkan bahawa anak-anak. Ni kena ingat ni, banyak anak-anak yang minum susu formula, banyak ya. Sebelum ni Pak Haji sebut pasal alergi. Orang yang makan makanan lebih daripada 8 jam ataupun 6 jam pun sudah ada permasalahan dah. Tapi sengaja Pak Haji sebut 8 jam sebab dia agak panjang. Dia jadi alergik, gatal-gatal. Dia kata kenapa dia selalu makan gatal-gatal. Ya, makanan semalam dipanah-panahkan, bila kita minum kita jadi alergik. Begitu juga dengan anak-anak. Kita bagi susu formula, alergik dia, muntah dia, sakit perut dia. Ya, kemudian dia jadi diarrhea. Kenapa? Timbul ruam-ruam ni sebab alergik. Susu daripada susu formula. Sebab apa? Sebab dia ada situ, dia panggil lactose intolerant. Lactose intolerant ini berlaku kepada susu daripada susu sapi, tetapi tak berlaku pada susu kambing. Masya-Allah. Hebatlah. Sama-sama susu juga, tapi kambing ni masya-Allah hebat. Jadi kalau anak-anak itu dia alergik, kebiasaannya alergik dengan susu sapi, insya-Allah dia tak alergik dengan susu kambing. Masya-Allah, itu yang paling baik sekali ya, di mana dia dipanggil linoleic acid. Linoleic acid inilah yang menyebabkan dia tak alergik pada kanak-kanak. Itu istilah ya, linoleic acid yang ada ya. Jadi dia ada conjugated linoleic acid. Itu yang sempurnanya, yang anti kepada alergik kepada kanak-kanak. Subhanallah, maha suci Allah. Tetapi yang Pak Haji nak sebut ni tentang conjugated linoleic acid ini, yang Pak Haji nak sebut ialah dia satu bahan yang baik untuk otak. Semalam telah dibicarakan ya, bahawa bagaimana kurma yang baik untuk otak pintar. Begitu juga dengan susu kambing ya, sebab susu kambing ini dia ada conjugated ya, conjugated linoleic acid ini, dia ini juga baik untuk otak. Baik untuk otak. Sebab apa? Dia ada DHA, EPA kan? DHA ya. Jadi oleh sebab itu, maka kalau susu formula, lihat ya, kalau susu formula dia nak buat supaya susu itu sama dengan susu kambing, tengoklah mana-mana susu formula sekarang. Apa dia? Dia tulis susu formula plus DHA. Plus DHA. Untuk apa? Untuk otak. Tetapi kalau susu kambing tak perlu plus, sebab dia sudah ada di dalam susu kambing itu untuk otak. InsyaAllah.
Jadi kalau begitu, kalau rasul-rasul itu sudah semestinya ya tabligh, amanah, sidik, fatanah. Itu sifatnya rasul. Tabligh, menyampaikan. Rasulullah SAW itu menyampaikan apa yang Allah minta disampaikan, semua disampaikan. Sampai yang tak minta diupah, tak minta dibayar upah, dibayar, tidak perlu. Rasulullah itu menyampaikan dia adalah utusan Allah. Tabligh, amanah dengan semuanya, amanah dengan ilmunya, amanah dengan tanggungjawab yang Allah berikan itu, tanpa menghiraukan tentang keselamatan diri. Amanah tetap menyampaikan, tetap memegang amanah sebagai duta Allah, sebagai rasul Allah di atas muka bumi ini. Tabligh, amanah, sidik, benar, dan fatanah, bijaksana. Bila kita kata bijaksananya Rasulullah SAW ini, ialah sudah tentulah bijaksana itu daripada Allah. Kepintaran, intelijen, brilliant, kepintaran melihat futuristik. Cerita pasal futuristik ni sikit lah Pak Haji nak cerita sikit lah. Cara pemikiran orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW ni kadang-kadang tak sama dengan kita. Kita ni tengok yang di depan, mereka tengok yang di kemudian. Futuristik. Ada seorang isteri Nabi SAW. Ya, usianya sudah tua. Ya, Rasulullah berkahwin dengan beliau, usianya juga telah tua. Bila telah jadi tua, beliau menyatakan apa? Beliau menyatakan, ya Rasulullah, ya, janganlah diceraikan saya. Dan Rasulullah tidak ada cita-cita untuk cerai. Bahasa, lihat ya. Ya, dan saya berikan giliran saya kepada Aisyah. Cerita dia Rasulullah tak begitu ya, tetapi nak cerita bahawa dia sudah tua, dia tak dapat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tua, tapi jangan diceraikan kerana dia futuristik. Futuristik itu apa? Dia lihat bahawa nanti dia akan jadi isteri Nabi di dalam syurga kelak. Itu namanya futuristik. Kadang-kadang orang kita dia tak tengok begitu. Dia tak lihat begitu. Minta maaf lah. Dia nak berkahwin bukan kerana futuristik. Dia tengok kerana orang tu ada rupa, dia kahwin. Orang tu ada harta, dia kahwin. Tapi dia tak nampak apakah perkahwinan itu boleh bawa dia ke syurga atau tidak. Dia dulu ni, dulu minta maaf ya, minta maaf. Pak Haji nak cakap sikit pasal sensitif, nak menyampaikan juga. Ada orang bertanya Pak Haji, ya, kenapa Islam itu membolehkan poligami? Kenapa tak berkahwin dengan pemuda-pemuda yang bujang, yang tak nikah lagi? Baik, tak nikah lagi. Soalannya macam tu. Baik, subhanallah ibu-ibu sekalian, bila cerita pasal ni tentulah tak minat kan? Tak apa. Apa pun Pak Haji nak sebut ya, bahawa kalau kita tak minat, kita kena menerima juga. Sebab ini adalah daripada Allah. Hai Pak Haji, nak bagi kuliah herba ke kuliah poligami? Tak. Pak Haji bukan nak bagi kuliah poligami, nak bagi kuliah tauhid. Ubudiyah lillahi wahdah. Bahawa menolak satu saja daripada ajaran Islam boleh tinggal kosong akidahnya. Jangan mudah-mudah, jaga lidah. Jaga lidah betul-betul. Itu adalah antaranya. Tak apa. Pak Haji tak menjadi masalah kalau program online ni orang tak mau dengar kerana Pak Haji cakap benar, biar. Cakap benar walaupun pahit, kata Nabi SAW. Baik, soalan yang diajukan begitu. Sebab apa? Mereka ni anti kepada poligami. Anti. Allahu Akbar. Tuan, memang betul bahawa wanita tu sakitnya bila dengar suaminya kahwin seorang lagi, itu lebih menyakitkan daripada semua kesakitan yang ada di atas muka bumi. Pak Haji faham, sangat faham, dan Pak Haji pun tak suka bercakap soal ni, tapi kerana soalan tu datang, dia tak kena jawab lah. Dia kata, kenapa tak kahwin dengan wanita-wanita, dengan lelaki-lelaki bujang yang belum bernikah lagi? Kenapa harus kahwin dengan suami orang? Kenapa harus kahwin dengan lelaki yang dah kahwin? Dah lah maksudnya macam tu. Baik. Sebelum tu
Pak Haji nak sebut pasal sunnah dulu. Sunnah pernikahan dulu. Sunnah pernikahan ni ada dua. Yang pertama, berkahwin seorang pun sunnah juga. Jangan diingat sunnah tu nikah 2-3 ya. Kahwin seorang pun sunnah juga. Di mana Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah Al-Khuwailid seorang ya. Berkahwin 2, 3, 4 itu pun sunnah juga selepas wafatnya Khadijah. Baik, jadi artinya kalau dia kata saya nak kahwin 2 ini sebab sunnah, berkahwin satu pun sunnah tau. Sunnah. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut tadi ni? Jadi kenapa harus kita berkahwin dengan orang lain? Kenapa kita tak kahwin dengan ini? Sebab ni macam ni. Baik, bagi orang yang ada agama. Jadi tujuannya hanya Pak Haji nak sampai kepada orang yang ada agama saja. Apa dia? Misalnya macam ni. Yang mana lebih baik? Berkahwin dengan seorang pemuda bagus sekali, ada harta, ada rupa, tapi tak solat, peminum arak, tak hormat ibu bapa, tidak ada akhlak, dengan berkahwin dengan seorang lelaki yang ada akhlak, ada agama, boleh bimbing kita kepada akhirat. Baik, isteri Nabi SAW sebut, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku ya Rasulullah, aku bagikan giliranku kepada Aisyah. Sebab apa? Sebab dia ada pandangan futuristik untuk masa depan. Baik, fikir-fikirkan. Kahwin untuk masa depan, bukan untuk dekat dunia. Gembiranya sekejap ya. Tetapi selepas itu, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Subhanallah. Begitu. Tapi kalau dah dapat lelaki bujang yang ada agama, jaga solatnya, cepat-cepat nikah. Cepat-cepat nikah. Bagus. Alhamdulillah. Itu adalah di antaranya. Wallahu alam. Baik. Ni di mana kita pergi? Ramai yang tak suka ni Pak Haji nak komen-komen macam tu. Ikutlah. Terserah ya. Baik. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, susu kambing ni. Susu kambing ni bagus untuk orang yang ni obes, orang gemuk. Salah satu cara nak turunkan berat badan yang ramai orang yang tidak tahu ni, makan macam-macam dah, dia kata duk gemuk-gemuk lagi tak mau kurus, susu kambing lah. Susu kambing, Masya Allah. Pak Haji pergi ke Yaman, tengok, Masya Allah, orang-orang dia fit belaka. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Idris. Ya, anak angkatnya Pak Haji, Masya Allah, orang Yaman. Orang Yaman yang alim, Masya Allah, dan dia berkahwin dengan orang Malaysia, orang Kedah. Subhanallah. Tapi nak sebut kata mereka kuat, tulang-tulang mereka kuat, dan mereka ni fit. Pasal apa fit? Minum susu kambing. Kalau kita gemuk macam mana? Kalau kita gemuk tu sebab kita tak minum susu kambing. Itu adalah di antaranya. Baik, cerita pasal mineral tadi ni. Tak habis lagi cerita mineral tadi ni, dia sambung pergi ke tajuk lain tadi ni. Mineral ini cerita dia salah satunya kita selalu sebut kalsium. Kalsium itu ada magnesium. Bila ada kalsium, ada magnesium. Jadi magnesium tu untuk apa? Magnesium itu adalah untuk jantung. Allah, Pak Haji, apakah Pak Haji nak sebutkan minum kopi pula, minum susu kambing ini untuk jantung? Ya, untuk jantung. Jadi tidak adalah Nabi-Nabi itu yang sakit jantung. Tak ada. Bukan tak ada sakit jantung, mencret pun tak ada. Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat pun tak ada yang sakit jantung. Ya, pasal apa? Minum susu kambing. Jadi istimewa sungguh. Kalau jantung kita elok, blood circulation kita elok, organ-organ kita semua jadi sihat. Masya Allah, Masya Allah. Itu adalah di antaranya. Baik, kemudian alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil dia, apa yang akan berlaku? Susu kambing ni, dia mengelakkan daripada pembekuan darah. Pembekuan darah itu yang menyebabkan masalah jantung. Jantung tu sebab apa? Sebab
Masalahnya ialah masalah beku darah. Darah beku. Pasal apa darah kita beku? Sebab tak minum susu kambing. Baik, bapa ibu yang telah belajar dengan ilmu bekam, ahli jamaah, jangan lupa suruh orang yang bekam tu selalu minum susu kambing. Suruh minum susu kambing. Salah satu penyakit ini namanya penyakit thalassemia. Pernah dengar tak? Leukemia satu. Leukemia, thalassemia. Betul. Leukemia dan thalassemia ni obatnya apa? Obatnya susu kambing. Kalau ada orang sebut saya ada masalah penyakit thalassemia major katanya. Katalah apa-apa lah, kita bagi saja susu kambing. Ya. Kemudian dia kata saya ada penyakit leukemia, bagi susu kambing. Baik, sebab apa? Baik. Kalau kita bagi susu kambing itu tak sembuh. Misal kata kita bagi susu kambing tidak sembuh. Apa yang mesti kita lakukan? Kita kena pergi cari susu kambing yang lain. Macam anak-anak ambil susu formula. Susu formula, ya, susu formula itu boleh apa? Boleh mendatangkan alergi. Tapi kalau kita nak terus minum, kena cari susu yang lain pula. Begitu dengan susu kambing. Kalau dah cuba susu kambing ini alergi, susu kambing ini pun tak boleh, jadi kena cuba susu kambing HPA. Ya, jadi begitulah. Jadi begitu juga orang yang ada masalah thalassemia, yang ada masalah daripada masalah leukemia, kita cari susu kambing. Okey, kita berhenti sebentar untuk berikan laluan pada iklan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan pelajaran tentang susu kambing ni. Baik, alhamdulillah. Jadi ini mengingatkan juga Pak Haji kepada almarhumah ibu mentua Pak Haji yang bila kahwin dulu dengan isteri Pak Haji yang pertama, Kak Yati, ya, masa tu dia ajar apa? Dia ajar buat satu makjun. Dia kata ni bagus untuk tulang, bagus untuk kesihatan. Terima kasih. Apa yang diajarkan tu? Salah satunya ialah dengan menggunakan daripada susu kambing. Susu kambing. Kalau tak ada susu kambing, katanya juga boleh ambil daripada susu lembu dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat tu iaitu kita masakkan halba, masak di dalam susu sampai kering. Kemudian halba tu di mesin dijadikan serbuk. Masya-Allah. Bila Pak Haji pergi lihat di negara Arab, rupanya halba ini digunakan untuk ubat sakit gout, asam urat. Memang betul. Dia menghilangkan. Jadi sebab itu, kalau siapa nak buat ubat, Pak Haji nak sebutkan begini, cari halba. Halba Indonesia panggil, yang Pak Haji sebut itulah kelabet. Kelabet tu. Kelabet yang kuning tu, halba, ambil dia, masuk ke dalam gelas, tuang air panas, tutup, minum untuk asam urat. Masya Allah. Untuk sakit sendi, Masya Allah. Tu di antaranya. Tapi kalau boleh campur halba tu airnya dengan kurma, itu terbaik. Subhanallah. Ya, itu resep daripada orang tua dahulu, ya. Jadi menunjukkan bahawa sudah bermula daripada awal lagi Pak Haji memang berminat dengan resep-resep herba turun-temurun ini, masya-Allah, ya. Jadi itu adalah di antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan tadi ialah satu poin penting, iaitu bagaimana nak elakkan darah itu membeku. Kerana apa? Kerana kita bila usia kita semakin lama, macam Pak Haji lah, darah beku. Bila darah beku saja, darah berlengketan. Jadi dia tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen, sakit kepala, ya. Kemudian dia jadi kesemutan. Jadi makin lemah tubuh badan kita itu. Sebab apa? Darah kita tak berkualiti. Macam mana nak bagi supaya darah jangan membeku? Maka minum susu kambing. Ni, susu kambing ni. Setiap hari kena minum. Dia jadi warm, badan kita jadi panas. Panas itu menunjukkan bahawa darah dia tak berlengketan. Beza dengan kalau kita minum air ais. Air ais itu badan kita jadi dingin, gitu. Bila badan kita jadi dingin gitu, begitulah juga. Cuba Bapak Ibu lihat sup ketika dia panas, dia mencair.
ketika dia dingin. Bagaimana? Kita ambil sup, masukkan ais dekat situ. Dia jadi gumpal. Begitu darah. Begitulah darah kita. Dia perlukan sesuatu yang panas. Jadi sebab itu, kalau kita tak ambil susu kambing ini, berartinya kita binasa diri kita sendiri. Binasa. Bukan Pak Haji yang sebut, tetapi ini berdasarkan kepada penelitian. Jadi saya minum kopi radik. Ya bagus, betul. Kopi radik tu juga menguatkan tulang, betul. Kalau ibu hamil minum kopi radik, anaknya itu kuat, lahir-lahir tu dia angkat tangan dah. Bukan angkat tangan, anak tu angkat tangan, dia angkat tangan tu, maksudnya dia gerak dah tangan tu. Kepala dia selalunya budak kalau lepas dia bersalin, selepas dia dilahirkan, dia jadi lembek gitu kepalanya. Ini tegak gitu. Pegang pun kuat ni. Dagingnya pegang pun. Sebab apa? Sebab ibu dia minum kopi radik. Tapi bagaimana kalau ibunya minum susu kambing plus dengan kopi radik? Allahu Akbar. Dia pergi ke tulang, dia pergi ke kulit, jadi lembap, dia jadi putih, dia jadi apa lagi? Dia jadi kuat tulangnya itu. Masya Allah. Jadi sebab itulah Pak Haji selalu sebut ya, apa beza orang yang makan rebung dengan rebung bambu lah, maksudnya rebung bambu dengan orang yang ambil daripada susu soya ketika hamil? Jawapannya, orang yang ambil susu soya anaknya jadi putih, orang yang ambil rebung anaknya jadi hitam. Jadi hitam. Betul ke Pak Haji? Silakan, bismillah, lihatlah nanti. Jangan tanya mak kita pula. Jangan tanya, itu sensitif. Ya, mak suka makan rebung ya. Tak boleh begitu ibu. Walaupun aku diberikan kulit yang hitam, tapi hatiku bersih. Ada setengah-setengah orang dia kata, kenapalah kulitku hitam? Tak ngapa nak kulit hitam, asal hatinya putih. Yang ni pula ada yang rambut kerinting gitu, dia kata nak kena buat rebonding lagi, nak kena pergi buat lurus rambut tu. Dia kata orang yang rambut kerinting nak buat lurus, orang yang lurus nak kerinting. Macam itulah manusia. Tapi tak mengapa rambut kerinting pun, sebab hatinya itu lurus. Yang penting hati itu adalah. Jadi oleh sebab itu, bila dia ambil rebung dia jadi hitam, dia ambil soya dia jadi putih. Kalau dia ambil sarang burung, walet itu dia jadi putih. Baik, macam mana kalau dia minum susu daripada susu kambing? Dia jadi hitam kan jadi putih? Dia tengok susu warna apa? Putih. Ada yang putih. Anak tu menjadi putih. Tetapi dia bukan hanya sekadar putih. Kalau yang soya ni, kalau banyak sangat, dia nak pergi kepada hormon perempuan. Anak tu jadi lembut sikit sebagainya. Tetapi kalau kita ambil ini, dia jadi fit. Kalau jadi lelaki, dia jadi fit. Jika perempuan, macam mana? Perempuan pun boleh. Dia sesuai. Yang dikatakan sunnah itu dia sesuai untuk semua. Dia tak kira laki-laki perempuan. Dia jadi fit. Yang penting dia jadi fit, maksudnya tulang dia kuat dan sebagainya. Anak ni kalau tulang dia kuat, imuniti dia kuat. Itu saja. Itu di antaranya. Masya Allah ya, apa yang Pak Haji nak sebutkan tentang untuk otak tadi. Ya, untuk mengelakkan daripada darah kita itu membeku. Baik, subhanallah. Kemudian kita tahu bahawa di dalam susu kambing ini dia ada fatty acid. Kita faham fatty acid itu untuk apa? Dia serat lemak, kolesterol, dia buang. Sebab itu daging kambing itu mengandungi kolesterol yang paling rendah. Sebab apa? Dia tak lekat dia punya kolesterol. Jadi macam mana? Ya, kita tak bolehlah makan daging kambing setiap hari. Taklah ada orang macam tu. Tapi susu boleh ambil setiap hari tak? Boleh ambil.
Kalau susu boleh ambil setiap hari, berarti kolesterol tubuh badan kita akan makin kurang. Baik, bukan kolesterol saja Pak Ibu. Tubuh badan kita yang lemak itu jadi slim. Ambil setiap hari. Sebab apa? Yang pertama, kalau kita ambil, dia akan jadi lawas. Sebab yang jadi gemuk ni sebab apa? Dengar ni. Pak Haji nak bagi satu formula baru ya, untuk kita fikirkan dalam dunia medis. Gemuk ni kebanyakan berlakunya peradangan. Di mana? Di usus. Tu di antaranya. Jadi apabila ada peradangan di usus, maka menyebabkan dia tak boleh keluar, dia disembelit. Bila dia jadi sembelit itu mendatangkan semua penyakit asid asam dalam tubuh badan. Kan kita belajar dulu bahawa selagi ada asid tinggi dalam tubuh badan kita, selagi itu kita tak boleh rawat apa pun. Kena keluarkan asid dulu. Lawaskan dulu. Kalau ambil herba ada setengah yang sembelit. Betul. Ada orang kata herba ini ada serat yang tinggi, boleh hilangkan sembelit. Minum sembelit juga. Kita kata jangan lupa ambil buah. Minum buah sembelit juga. Minum air buah sembelit juga. Mana salahnya? Radang. Radang apa? Radang usus. Bagaimana kita nak hilangkan radang usus? Maka ini disebut sebagai oligosaccharide. Oligosaccharide. Apa tu? Oligosaccharida ni, apa dia? Dia adalah bahan yang ada di dalam susu ibu. Sebab tu anak-anak, kalau kita bagi dia minum susu ibu, dia tak sembelit. Dia sembelit bila ada masalah makanan luar masuk. Ya, jadi dia tak sembelit. Macam mana kalau anak-anak sembelit? Anak-anak sembelit macam-macam ya, kita boleh gunakan, antaranya minyak bubut, MPH, disapukan, dituangkan sedikit ke dalam pusarnya. Dia menyerap kat situ. Sangat-sangat baik. Tetapi yang terbaik sekali minyak yang dibuat daripada minyak jarak. Minyak jarak. Tahu tak buah jarak ni buah apa? Kalau di Indonesia, Pak Haji tak tahulah buat jarak tu, tapi mungkin panggil jarak juga ya. Jarak yang dulu Pak Haji cerita macam mana ambil daun jarak untuk buat jantung berlubang. Tapi hari ni Pak Haji nak cerita macam mana nak buat untuk anti sembelit dengan daun jarak. Daun jarak. Ambil daun jarak je lah, potong. Lepas tu tumbuk-tumbuk kan? Tak apa, masuk dalam minyak. Biar 40 hari. Lepas tu minyak tu dah jadi minyak jarak. Daripada daun. Ya, daripada daun. Daripada bijinya boleh tak? Boleh, tapi ambil daripada daun. Nanti kita akan ajar. Jadi bila kita ambil itu, maka minyak itu namanya minyak jarak. Jadi kalau anak-anak itu tak mau BAB, orang tua tak mau BAB, tuangkan minyak jarak itu di dalam pusarnya. InsyaAllah hilanglah. Sebentar saja dia sudah jadi, boleh buang ususnya itu. Jadi sebab itu Pak Haji nak sebutkan bahawa banyak masalah ini ialah kerana radangnya di mana? Di dalam usus. Sembelit itu radang. Dia jadi pocket bowel, diverticulitis. Dia jadi penyakit-penyakit apa yang kita sebut sebagai balloon sigmoid. Jadi macam-macam penyakit itu. Itu semua radang. Bengkak, pembengkakan, pengecutan, semua adalah radang di usus. Macam mana caranya? Itu dia panggil oligosaccharida. Mana oligosaccharida saya nak dapat Pak Haji? Adakah Pak Haji jual oligosaccharida? Jual. Di mana ni? Ni? Susu kambing? Tak ada lah tulis ni oligosaccharida. Tak ada lah. Sebab ni kuliah. Kita belajar dalam kuliah saja. Itu ada di antaranya. Jadi subhanallah. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil sini oligosaccharida ini, Pak Haji dah sebut dah. Masalah usus, tengok ya. Masalah usus. Kita nak tengok macam mana berlakunya peradangan usus. Ni, nafas kita nafas kita terhenti atau bukan terhenti lah, nafas tu mati. Dia ni tersekat, tak
tak pas lah. Bila ada masalah kat hidung ni, masalah di usus. Yang tu kita belajar nanti ikut kuliah ya. Mata untuk hati, telinga untuk ginjal, lidah, mulut macam mana ya, limpa, lidah, jantung. Orang yang sakit jantung, ambil ubat sakit jantung, letak mana? Bawah lidah. Lidah dia pergi ke jantung. Cepat ya, baik. Tapi ini yang Pak Haji nak sebutkan ialah ni, hidung tersumbat. Masalahnya apa dia? Ada peradangan di usus. Peradangan di usus ini dia menyebabkan apa? Kerana dia tak cukup bahan. Itu banyak orang nak pergi cari yogurt lah, Yakult lah. Kalau pergi dengan Arab, Pak Haji selalu sebut laban. Laban tu ialah susu lah. Susu. Ya, istilah dalam bahasa Arab tu. Jadi oleh sebab itu, maka senang saja dia dengan mengatasi masalah sembelit ni, susu kambing. Apakah kami tak perlu makan pelawas, Pak Haji? Makanlah pelawas. Kalau tak makan pelawas, siapa yang nak makan lagi? Tak boleh jual lah, Pak Haji. Jadi beli susu kambing sudahlah. Tak betul begitu. Dan ada setengah yang serius-serius, susu kambing ni kena bantu dengan pelawas. Ini ni untuk jual pelawas atau benar? Benar. Kalau bantu dengan pelawas tu dia flush terus. Dia bersih habis. Jadi itu adalah di antaranya. Baik, jadi oleh sebab itu radang usus ini sangat-sangat penting. Kalaulah bapa ibu tak faham yang Pak Haji sebut banyak-banyak tadi, tak fahamlah, kata faham satu saja, dia untuk menghilangkan sembelit, menghilangkan radang di usus. Masya Allah, dah cukup merangkul kesemuanya. Kenapa orang obes? Sembelit. Kenapa lemak tak boleh dikeluarkan dalam tubuh badan? Sembelit. Kenapa jadi sakit jantung? Sembelit. Sebab itu kalau ikut kuliah Pak Haji pada awal, Pak Haji selalu bagi orang sakit jantung dengan pelawas saja. Pasal apa? Apa sebabnya? Apa hubungan jantung dengan usus? Masya Allah. Sebab dengan sembelit itu menyebabkan tekanan di jantung meningkat. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa jantung itu tidak bekerja overwork? Kita bagikan dengan susu kambing. Sebab dia, darahnya itu dia tak kental, tidak teruk dia untuk mempompanya. Masya Allah. Kalau usus sudah elok, maka rambut dia elok. Rambut dia elok. Jadi kalau rambut itu gugur itu masalah usus. Subhanallah, masalah usus dan masalah asid dalam badan. Sebab apa? Usus itu menyebabkan asid asam dalam tubuh badan. Mari kita buat percobaan. Macam mana ni? Apakah percobaannya? Kita bagi susu kambing kepada kucing. Kita bagi susu kambing dekat kucing. Hai tuan kambing pun tak makan susu kambing, tak minum susu kambing, mahal, bagi dekat kucing. Ya tak apa. Kita hadiah kepada kucing kesayangan kita. Kita ambil ini 2 paket, buat daripada 1 gelas yang besar, kita bagi sepiring lah. Bagi dia minum. Sepiring. Dia akan minum, dia suka. Pertama, kenapa kucing terlalu suka dengan susu kambing? Kenapa? Yang ni Pak Haji nak ajar sikit tentang ilmu penghayatan alam. Kenapa harimau bila dia menangkap kuda itu dia makan kuda? Kenapa dia makan perut kuda? Kenapa dia makan perut kuda? Sebab apa? Sebab dalam perut kuda itu ada enzim yang baik untuk tubuh badannya. Air liur kita ni, kalau kita ludah di atas tapak tangan kita ni, kita ludah, kita bagi kepada anjing. Katalah begitu. Tapi bukan Pak Haji nak suruh begitu, tak boleh, haram. Tapi katalah boleh buat begitu. So begitu anjing akan jilat. Bila anjing menjilat di atas tapak tangan itu, kenapa? Sebab insting anjing itu ialah dengan dia lihat ada enzim.
Tapi janganlah disalah sangka pula ni ada ilmu pula, Pak Haji ajar suruh bagi air liur dekat anjing pula. Itu bukan, jangan jadi fitnah. Ya, tu nak cerita bagaimana insting. Bagaimana sama juga insting ketika kita angkat susu kambing kepada kucing. Insting. Dia akan bagi insting, dia akan pergi, dia akan minum. Sebab apa? Sebab dia tahu inilah dia yang pertama sekali untuk kesihatannya, tulangnya dan sebagainya, bulunya tidak gugur. Cuba kita pegang kita punya kucing kita, pegang, bulu. Kucing duduk, bulu banyak. Duduk atas cushion, tengok ada bulu. Cuba bagi makan dia, bagi minum susu kambing. Itu dia. Jadi oleh sebab itu, maka bagi mereka yang kasih sayang dekat kucing ni lebih-lebih lagi. Ada yang macam tu ya. Yang Allah, dia boleh bercakap dengan kucing lagi. Boleh cakap. Baguslah, hati halus, bagus. Kalau dia halus dengan kucing, dengan orang lain pun halus juga. Jadi ketika dia boleh bercakap dengan kucing, kenapa ni? Kucing pun tengok saja. Dia tengok mata kucing, kucing pun tengok mata dia. Dia kata lain kali jangan duduk di sini, duduk dekat sini. Kucing faham kucing ni, bapa ibu. Jangan kita kata tak faham dia. Dia nak mati pun dia tengok tuan dia, tengok aduh sedih saja. Sedih tengok tuan dia. Kita tengok kenapa kucing ni tengok semacam saja, tak bercakap. Mana ada kucing bercakap? Dialah maksudnya kenapa dia diam. Kucing, ingat ya, kalau kebiasaan dia bunyi iau, itu kebiasaan. Tapi kalau dia bercakap, dia bunyi, itu artinya dia bercakap. Dia nak sampai sesuatu dalam bahasa dia. Kalau dia happy, dia iau gitu. Tetapi kalau dia mula ada lain pada iau, dia bunyi, ada apa yang macam orang duduk merungut tu. Apa ni kenapa kuliah tak habis lagi lama macam tu lah. Biar kau ada mengumuk misalnya macam tu. Itu bahasa kucing. Kena boleh. Dan kalau kita nak pelihara kucing, kena tengok mata dia. Dan kalau kucing tu warna dia tu lebih pada 3, ataupun warna mana lebih pada 3 warna lah. Kata ada warna sikit, warna hitam, warna putih, ada warna apa. Biasanya kucing ni dia aktif sikit, dia nakal sikit. Tapi kalau bagi minum POC, jinak terus. Jinak tu sampai dia, ya Allah, kita lihat dia tu macam, bukanlah menyamakan dia seperti manusia, bukan. Tetapi kalau kita tengok dia macam ada perasaan betul-betul tu. Dia tengok kita macam dia ada perasaan. Dia sedih dan sebagainya. Dan ada juga kucing bila dah tuan dia meninggal, dia sedih duduk, tak mau makan. Akhirnya dia pun meninggal juga. Ini cerita pasal anjing tu kah? Bukan, anjing tu pun cerita je duduk tunggu tuan dekat stesen kereta api tu. Kereta tu cerita lain. Ini cerita pasal kucing dulu. Kucing istimewa. Tetapi najis kucing tu racun. Ada bakteria. Sebab tu Allah jadikan bila dia pergi BAB, dia kambus. Dengan tanah. Tanah tu mematikan bakteria. Masya Allah. Tetapi kucing ni orang kata tetapi kita buat tak berjaya. Apa dia? Ayam, kalau kita ternak ayam, tiba-tiba dia tak boleh berjalan, ambil kaki kucing, urut kaki ayam. Katanya macam tu ayam boleh berjalan. Itu tak berjaya. Orang tua suruh buat begitu supaya kucing tu jangan makan ayam, jangan ganggu ayam. Bila kita duk garu-garu gitu, dia tak ganggu sebab ayam ni tak boleh lari. Yang kita pula percaya kalau garu-garu itu dia boleh berjalan, ayam tak boleh jalan juga. Itu Masya Allah ya. Baik, di mana Pak Haji cerita ni? Subhanallah ya. Baik, cerita dia rambut. Bagaimana kucing tadi tak gugur bulunya, begitu juga dengan manusia.
Dulu Pak Haji buat dia punya shampoo. Shampoo ni kalau siapa nak buat industri shampoo untuk rambut itu, dia kena ada satu istilah. Dia panggil pH balance. pH balance. Kerana keasaman di bahagian kepala kita ni tak sama seperti keasaman di dalam kulit kita. Jadi sebab itu shampoo untuk kepala ini dia sikit asam. Berapa pH balance-nya? pH-nya 5.5. Itu dia punya pH dia. Jadi oleh sebab itu dia sikit asam lah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau sabun itu dibuat shampoo, maaf ya, sabun rambut, shampoo dibuat tak mengikut pH balance ini, rambut rosak. Jadi jangan mudah-mudah kita buat saja kalau kita tak faham tentang konsep perawatan rambut. Jadi sebab itu Pak Haji tak suka guna banyak shampoo. Kalau guna banyak shampoo, gugur. Banyak orang ni shampoo. Kemudian macam mana? Kita menggunakan minyak. Minyak apa? Minyak BCO atau minyak itu dia minyak buah kemiri. Baik sekali supaya jangan rosak rambut kita. Itu antaranya. Jadi oleh sebab itu maka pH balance ini ada dalam susu kambing. Bila kita minum susu kambing ini, badan kita akan dapat pH balance. Dia akan dapat menetraliskan pH badan kita. InsyaAllah. Hebatlah. Susu kambing ini sangat hebatlah. Jadi kalau mereka yang masih lagi tidak mengambilnya, Masya Allah, tak tahulah. Dan dia mudah hazam. Susu kambing banding dengan susu sapi, susu lembu, susu kambing ini mudah dicerna. Susu sapi susah sikit dicerna. Sebab tu ada masalah lactose intolerance. Ya, sebab apa? Sebab Pak Haji dah sebutkan, kita kekurangan enzim laktase. Kekurangan enzim itu, maka bila kita tak sesuai dengan sesuatu susu itu, dia jadi kembung. Bila dia jadi kembung, dia nak muntah, dia jadi mencret, diarrhea dan sebagainya. Ini maknanya lactose intolerance. Tetapi tidak berlaku pada susu kambing. Tak berlaku. Pasal apa? Sebab dia susu yang mudah dicerna, yang mudah dihazamkan. Itu adalah antaranya. Begitu juga dengan orang yang ambil susu yang ada masalah gallbladder stone, ada masalah batu empedu. Cairan empedu tadi, bile itu dia panggil, bile cairan itu yang dikeluarkan daripada empedu tadi adalah untuk menetralkan balik supaya jangan jadi asam kepada susu yang kita minum. Tapi oleh kerana tak boleh keluar, kerana terhalang, bile itu tak boleh keluar kerana terhalang dengan batu gallbladder stone ni, terhalang itu, maka menyebabkan susu jadi kembung. Bila dia kembung tu, dia menikah ni di ulu hati ni. Sama juga seperti orang yang ada mah. Macam mana ni? Dalam bulan Ramadan ni kita dah tak makan, jadi mah macam mana? Ingat ada dua formula Pak Haji bagi sini. Yang pertama, herba tujuh angin. Dua berganti-gantian di antara tujuh angin dan antiret. InsyaAllah sembuh total dengan izin Allah. Berganti-gantian. Berapa banyak? Ambil kalau tujuh angin 3-3-3. Hari ni ambil tujuh angin, besok ambil antiret. Berapa pula antiret ni? 2-2-2. Lusa ambil apa? Tujuh angin balik, 3-3-3. Masya Allah sembuh. Tetapi ingat tak formula dia? Kalau dah sakit tu, sakit sangat-sangat itu, kita jangan tunggu 3-3-3. Jangan tunggu waktu malam, tunggu pagi tunggu siang. Bukan begitu. Ambil 1 jam sekali. 3-3-3, sejam lagi 3-3-3, sejam lagi 3-3-3. 3 kali kita ambil selang sejam, insya-Allah dah reduce dah penyakit kita tu, dah banyak sekali kita dah makin lega. Cuma nak tunggu dia heal sebab dia luka. Nak tunggu dia tutup luka tu perlu 1 hari atau 2 hari. Sembuh dengan izin Allah, wujud balik mukosa. Itu di antaranya. Sebab ambil susu sapi di mana tubuh badan itu dia ada masalah batu empedu. Tetapi ini tidak. Ini malah dia hilang.
malah menghilangkan. Dan selalunya orang sebut kalau kena keracunan minum susu. Kerana minum susu itu boleh menghilangkan keracunan. Masya Allah. Betul. Minum susu boleh menghilangkan keracunan. Masya Allah. Baik. Kemudian ada satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan ni, ialah appendix. Usus buntu atau appendix, yang jadi kalaulah orang tu dia sakit yang sangat-sangat sakit, duduk dia appendix. Appendix ni sakitnya sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, kalau gastrik sebelah kiri. Appendix sakitnya sebelah kanan. Dia duk pegang ni sebelah kanan tu. Ya, sebab appendix itu duduk dia punya sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini kalau dia dah mula sakit dekat situ, maka kita gunakan susu kambing. Jangan ambil susu sapi, jangan. Bertambah sakit. Susu kambing. Lepas kita ambil itu, dia radang. Appendix tu dia jadi peradangan di usus buntu tu. Dia jadi merah, radang, sakit. Ya, dia akan hilang peradangan. InsyaAllah. Kalau peradangan di luar, kita boleh sapu dia dengan apa ya? Misalnya, kalau kita ada sakit peradangan di dalam perut kita, kita boleh ambilkan tanah liat putih, campur dengan air, disapukan untuk kita sejuk. Peradangan di bahagian paru-paru kita, kita ambil tanah putih, kita sejuk-sejukkan. Bisul, kita ambil tanah putih, kita sejuk-sejukkan. Atau arthritis, kita ambil yang tanah putih, lalu kita sejuk-sejukkan. Tetapi bagaimana kalau peradangan itu berlaku dalam tubuh badan? Kita nak rawat dalam tubuh badan. Ya betul, di luar pun mesti kena sapu. Kena guna juga daripada tanah liat putih. Tanah liat putih tu putih juga macam susu. Untuk radang, sapu. Tetapi kena minum. Minum apa untuk hilangkan peradangannya? Susu kambing. Masya Allah. Itu adalah antaranya. Baik. Kemudian seterusnya, ya, alhamdulillah kita sambung sedikit lagi bahawa dia ini meningkatkan zinc dan selenium. Subhanallah. Dua ini dipanggil powerful antioksidan. Zinc pun powerful antioksidan, selenium pun powerful antioksidan. Ya, kalau siapa nak kaji tentang antioksidan, kajilah mineral yang ada dalam susu kambing. Dia meningkatkan penyerapan juga. Jadi kalau kita ambil makanan-makanan itu, dia menyerap juga dan dia juga menghasilkan. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan begitu baik sekali. Dan begitu juga yang Pak Haji sebutkan, Pak Haji ulangkan sikit lagi, iaitu dia mencerahkan kulit. Kerana lactic acid yang ada pada dirinya, iaitu guna sabun tadi. Jangan lupa order sabun. Ya, order sabun dengan kita. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, Pak Haji nak sebutkan ialah keupayaannya menyerap zat besi. Ini penting. Biasanya orang kata zat besi, anemia. Okey, betul. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan, dengan pengambilannya inilah maka tubuh badan itu akan cukup, darah kita itu akan cukup, tak jadi anemia. Pak Haji nak sebutkan sekali lagi, nak ulang-ulangkan sekali lagi, bahawa kalaulah darah itu cukup, insya-Allah. Orang yang anemia, ambil buah kurma, bagus. Ambil susu kambing, bagus. Ambil buah kurma campur dengan susu kambing, terbaik. Itu adalah di antaranya. Baik. Itu saja yang Pak Haji nak sebutkan. Ada orang bertanya, ya, macam mana kalau dengan mata? Macam mana? Allahu Akbar. Dia kaya vitamin A, vitamin A. Vitamin A. Mata itu vitamin A. Inilah juga untuk terangkan mata. Terangkan mata supaya kita dapat jelas. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah susu kambing ini bukan sebarang minuman. Minuman yang diceritakan dalam Al-Quran
yang disediakan dalam bentuk sungai di dalam syurga yang digunakan oleh para nabi sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, digunakan oleh para nabi. Nabi SAW menyebut bahawa tiadalah mana rasul-rasul yang diutuskan melainkan mereka adalah penggembala kambing. Masya Allah. Kemudian pula dagingnya berkhasiat, tulangnya juga boleh buat sup, berkhasiat, ya, dan susunya itulah yang paling istimewa. Itulah juga kisah bagaimana Rasulullah SAW diberi pilihan antara minuman yang Rasul pilih adalah susu. Allahu Akbar. Mari sama-sama kita membeli radi ini, minum bersama dengan kopi radi. Masya Allah. Terima kasih semua yang mengikuti. Mohon maaf kalau ada bahasa yang tidak indah didengar oleh telinga. Tidak adalah di hati Pak Haji ini nak mendatangkan masalah tak gemiti bapa sekalian. Tidak. Maknanya ya kadang-kadang manusia ini ada khilafnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.